Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan ataupun menerangkan berkenaan kit pembelajaran yang saya telah laksanakan bagi murid berkeperluan khas ataupun dalam pembelajaran pendidikan inklusif. Okey, jadi yang pertamanya tajuk kit yang telah saya pilih iaitu baca dan menang, di mana aktiviti itu adalah aktiviti membaca di mana murid perlu membaca dan menyelesaikan setiap perkataan yang ada untuk menang permainan ini. Jadi tema yang saya pilih ialah tema kekeluargaan dan saya telah pilih kemahiran membaca daripada DSKP tahun 2 di mana SP iaitu 2.1 asas membaca dan memahami, dan SK-nya 2.1.1 iaitu membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai. Dan saya pilih aspek perkataan. Okey, jadi manual penggunaannya saya akan cerita sebentar lagi, dan mari kita tengok bahan yang telah saya ciptakan. Okey, jadi pertamanya saya mengambil konsep drum ular, tetapi saya tidak menggunakan dadu, di mana saya ingin murid untuk membaca setiap perkataan yang ada pada board yang setelah saya cipta ni lah. Okey, jadi permainannya adalah seperti ini, di mana kita menggunakan penutup botol. Okey, reuse ataupun recycle lah penutup botol, apapun penutup botol pun, di mana permainan ini boleh dimainkan 3 ataupun 4 orang murid lah. Okey, dia adalah permainan berkumpulan. Dan permainan ini kita akan kasih murid, untuk setiap seorang murid tu dia akan menjalan satu kotak. Okey, di mana bila dia sampai ke satu kotak, dia perlu membaca perkataan yang terdapat di kotak ini. Okey, jika dia berjaya membaca, dia akan berjaya untuk proceed ke kotak yang seterusnya. Malah murid yang tidak berjaya membaca, dia akan berhenti di situ dan kawan-kawannya akan sambung, maka dia akan ketinggalan. Jadi dia akan kalah lah, senang cerita. Tapi benda itu orang kata saya nak betulkan dia lah. Sampai dia betul, barulah dia boleh proceed ke kotak yang seterusnya. Okey, jadi masalah yang telah saya dapati untuk mencipta kit ini adalah di mana saya memilih 3 buah permasalahan. Yang pertamanya adalah masalah penglihatan, mana murid-murid yang terdapat masalah penglihatan, saya menggunakan pendekatan ataupun kaedah tulisan yang timbul. Okey, jadi boleh tengok tulisan ni timbul, maknanya murid tu dia boleh rasa. Okey, ini I, ini B dan ini U. Jadi dia boleh membaca dengan mudah. Okey, selain itu, jika masalah penglihatannya itu tidak begitu teruk, dia boleh nampak visual yang saya paparkan ni lah. Okey, contohnya yang ni ibu, kita boleh nampak seorang perempuan yang mengandung. Okey, atuk, kita boleh nampak seorang lelaki yang tua. Okey, jadi masalah seterusnya saya memilih masalah pendengaran, di mana bila masalah pendengaran, murid-murid tidak boleh mendengar. Okey, kurang dia punya keupayaan pendengaran tu kurang. Jadi saya gunakan kaedah penulisan dan juga visual. Maka murid-murid boleh lihat visual itu dan boleh membaca. Jadi bila dia nampak kan, okay, macam tadi ibu, seorang perempuan yang mengandung, jadi dia tahu itu adalah ibu. Jadi dia boleh ungkapkan. Dan jelas kat sini saya tuliskan mula dan habis, jadi mereka boleh faham walaupun keupayaan pendengaran itu kurang. Okay, jadi masalah seterusnya iaitu masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran yang pertama iaitu murid-murid yang lambat belajar, ataupun dalam bahasa kasar dia lembam. Okey, yang kedua adalah murid-murid autism, dan yang ketiga saya memilih murid-murid hyperaktif. Okey, jadi kenapa saya memilih 3 masalah itu? Di mana yang pertamanya saya membuat konsep permainan untuk mengatasi masalah-masalah mereka. Kalau murid-murid hyperaktif, kita perlu gunakan kaedah permainan supaya mereka boleh ikuti pembelajaran tu. Okey, ataupun murid-murid autism dan lembam, mereka boleh ikuti permainan ini tanpa mereka melihat di papan putih dan membaca sebegitu rupa sahaja. Jadi saya gunakan kaedah permainan yang pertamanya. Okey, jadi mereka akan lebih suka dan mereka akan lebih fokus untuk mendalami permainan itu. Okey, dan seterusnya macam murid-murid yang lambat dalam belajar, lambat membaca.
Okey, saya sertakan juga tulisan timbul ini yang boleh diaplikasikan kepada mereka, di mana mereka boleh menggunakan pergerakan jari untuk merasa tulisan yang timbul ini. Okey, jadi mereka dapat membaca perkataan yang saya telah sampaikan atas ni lah. Okey. Jadi murid-murid yang autism juga begitu juga. Kalau mereka tidak, saya sediakan visual dan juga perkataan untuk mereka lihat dan mereka baca. Jika mereka tidak dapat baca, maka mereka dapat lihat. Okey, ini visual seorang ibu, ini visual seorang abang. Jadi mereka tahu yang mana satu ibu, yang mana satu abang. Jadi mereka boleh membaca dengan baik. Jadi objektif yang saya telah tetapkan dalam permainan ini adalah setiap murid mampu membaca keseluruh perkataan yang telah saya sertakan dalam permainan ini. Terdapat 10 buah perkataan sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.